Alhamdulillah bina'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyur rahmah. Rasalahu basyiran wa nazira. Wa da'iyan ila Allah biiznihi sirajan munira. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubina Yaghfir laka Allahu ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhkhar Wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kepada kemenangan yang jelas dan nyata. Semoga dengan kemenangan itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Dan menyempurnakan nikmat kenabian pada kamu, wahai Muhammad. Dan menunjukkan jalan-jalan yang sebenar. Sadaqallahul Azim. Yang berhormat Al-Fadil Ustaz Ahmad Fadli bin Syari, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berhormat Al-Fadil Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Tai Azamuddin, Timbalan Ketua Pemuda. Yang berusaha Fadil Ustaz Hanafi bin Zulkifli, Naib Ketua Pemuda. Yang berusaha Ustaz Muhammad Hanif bin Jamaluddin, Pengarah Panitia Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia kali yang ke-64. Al-Fadhi yang berhormat Datuk Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Yang berhormat Insinyur Teknologis Khairul Nizam Khairuddin, Ketua Penangan PAS Pusat. Ahli-ahli yang berhormat, ahli Tangkuasa Kerja PAS Pusat, pemerhati, seluruh ahli perhubungan PAS Negeri Selangor yang jadi tuan rumah pada muktamar pada kali ini. Yang saya hormati, yang kita raikan tetamu dedeh kehormat kepada rekan-rekan kita daripada luar negara, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terusnya kepada para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita menyambut dan mengadakan muktamar pada tahun ini dalam situasi sahabat-sahabat kita di Palestin, khusus di Gaza dan Tebing Barat, sedang dihujani dengan senjata dan pemusnah oleh rejim Zionis laknatullah. Di waktu yang sama kita menyaksikan kebebalan kuasa-kuasa besar, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan yang menolak resolusi untuk menghentikan peperangan dan menggesa supaya satu pasukan pengaman dihantar segera bagi mencegah kezaliman berterusan ke atas umat Islam di Palestin. Apa yang menduka citakan kita? Kebebalan kuasa-kuasa besar yang bertindak mendukung kekejaman penindasan ke atas umat Islam di Palestin berterusan lebih pada 70 tahun. Hari ini kita menyaksikan bagaimana serangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang di Palestin, khususnya Hamas, serta Tanzim Jihad, termasuk juga daripada kumpulan Hizbullah, menyaksikan bagaimana Yahudi sebenarnya bukanlah kuasa yang kuat atas senjata yang canggih sebagaimana diwawarkan sebelum ini. Ternyata bahawa benteng pertahanan yang boleh ditembuskan dan tentera-tentera mujahidin khusus daripada Hamas berjaya masuk ke kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak pernah
mereka berjaya. Membuktikan bahawa sebenar di sebalik kekuatan yang ada pada kita ialah Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan kemenangan pertolongannya insya-Allah berterusan kepada sahabat-sahabat di Gaza kita insya-Allah. Saya merakamkan tahniah kepada Dewan Pemuda yang telah membatalkan jemputan kepada negara-negara yang mendukung Zionis. Tahniah Dewan Pemuda PAS Malaysia. Tindakan yang sama dibuat oleh PAS Pusat dalam muktamar pada Jumaat nanti. Kita juga membatalkan jemputan kepada negara-negara yang mendukung Israel. Sebagai tanda sokongan kita, dukungan kita kepada rakan kita di Palestin, bahawa umat Islam di Malaysia sentiasa bersama-sama dengan apa yang diterai oleh sahabat-sahabat kita. Kita masih ingat apa yang disebut diucap oleh Syekh Ahmad Yassin di antara wasiat terakhir beliau di waktu mana menyaksikan kekejaman Israel yang berterusan ke atas umat Islam di Palestin. Syekh Ahmad Yassin meninggalkan satu wasiat kepada kita semua dengan katanya, wahai saudaraku umat Islam, kamu menyaksikan bagaimana rumah-rumah kami dirobohkan, pemuda-pemuda kami dibunuh, kebun-kebun kami dirampas, tanah-tanah kami dirompak, kekejaman berterusan ke atas bumi Palestin. Sayangnya, tentera kamu tidak sampai menolong kami. Sayangnya, jentera-jentera atas senjata-senjatamu tidak sampai membantu kami. Bahkan tubuh-tubuh kamu, diri kamu pun tidak sampai untuk membantu kami. Jangan pula doa kamu pun tidak ada untuk kami. Hendaklah kita ingat, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi mukmin. Setiap kali kita bermunajat pada Allah, jangan sekali-kali kita lupakan saudara kita yang sedang menderita di sana. Insya-Allah kemenangan bertambah hampir, janji Allah pasti janji yang benar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang berlaku ini akan membuka mata dan telah pun menunjukkan perubahan yang agak ketara. Kita mendukung beberapa buah negara Timur Tengah yang telah membatalkan niat awal mereka untuk melakukan hubungan bersama-sama dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Mudah-mudahan usaha ini akan memperkukuhkan semangat jihad di kalangan pejuang-pejuang di Palestin, insya-Allah. Para perwakilan pemerhati yang saya hormati sekalian, dalam menerusi usaha PAS sebagai sebuah parti yang telah pun menjangkau lebih pada 70 tahun, kita telah pun mencapai kejayaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda dalam ucapan tadi. Sama ada kita merajui 4 buah negeri, pencapaian cemerlang kita dengan beberapa penambahan kursi, termasuk di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di Selangor, kita hampir-hampir memerintah, mengambil alih, menerajui kerajaan di Perak dan Pahang, membuktikan kepada kita dengan 147 kursi DUN, 43 kursi parlimen yang kita capai hari ini, bukanlah satu usaha yang mudah, bukanlah usaha yang senang. Dianya kejayaan kita di atas segala penak lelah, jerih perih, air mata darah, pengorbanan, perjuangan, hatta nyawa di kalangan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kepada anak muda, hendaklah jadikan program ziarah pimpinan, golongan-golongan as-sabiqun, hendaklah jadikan salah satu agenda tahunan sama di peringkat negeri atau di peringkat kawasan atau pusat. Supaya kita menimba pengalaman-pengalaman yang ada
dengan berbaki umur pimpinan kita yang terdahulu. Sebahagian mereka akan pergi meninggalkan kita dengan segala khazanah pengalaman perjuangan yang tak mungkin kita akan dapati di mana-mana universiti, mana-mana kelas pengajian. Kutiklah mutiara-mutiara yang ada pada pengalaman mereka yang lampau ini. Kerana pengalaman adalah satu perjuangan yang hidup dan dia akan mati bila mana berakhirnya seseorang tokoh tersebut. Kita akui kita kehilangan satu demi satu tokoh-tokoh besar. Kehilangan ini menyebabkan parti kerugian yang sangat besar. Lantaran itu, saya mengharapkan sebuah akib yang meneliti, mengkaji, menyimpan segala khazanah perjuangan parti di semua negeri hendaklah dapat diwujudkan segera bagi kita mengumpulkan segala data sejarah maklumat perjuangan pimpinan-pimpinan terdahulu. Termasuklah bagaimana susahnya muktamar pada waktu itu. Kita pernah bermuktamar PAH Pusat di sebuah rumah banglo 2 tingkat di Johor. Kita pernah mengadakan muktamar di sebuah rumah. Pimpinan hanya duduk bersela membahas pada waktu itu. Dan kita menyaksikan bagaimana titik sejarah perjuangan yang panjang ini menghasilkan natijah kejayaan yang besar yang kita capai. Hasil kesabaran, ketabahan, istiqamah mereka dalam perjuangan. Tuan-tuan, para perwakilan perhatian dirahmati Allah sekalian. Hari ini, kita mencapai kemenangan. Walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita 18 kursi, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada pada kursi yang besar, kita di pembangkang. Ini di antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Patut waktu kita banyak kursi, kita duduk dalam kerajaan. Sebenarnya, sewaktu saya bicarakan dengan almarhum Ustaz Harun Taib tentang masa depan pemuda, yang kebetulan pada waktu itu, saya menjadi pemerhati PAH Pusat ke Dewan Pemuda. Saya melihat bagaimana pemuda yang penuh semangat bangun mengkritik pimpinan dalam muktamar tersebut. Bangun menegur secara lantang dan terbuka. Dan saya minta pandangan almarhum Ustaz Harun Taib. Saya masih ingat dia pesan pada saya. Biarlah pemuda jadi pemuda. Kekalkan semangat muda dan teruskan perjuangan sebagai seorang pemuda. Zaman muda akan hilang dan akan berlalu. Jangan dia berlalu zaman muda dalam keadaan kita tidak mengambil waktu semangat yang kita ada di waktu muda. Masa depan yang masih panjang. Semangat yang berkobar-kobar. Jiwa yang masih kental. Gunakan sepenuhnya bagi mendukung perjuangan dan kemenangan Islam insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita bicarakan soal pengisian kemenangan kita di 4 negeri yang kita terajui. PAS telah membuat keputusan yang betul dengan penuh cabaran waktu menghadapi Piala ke-15. Pimpinan PAS Pusat masih ingat, hampir 3 jam kita buat mesyuarat untuk memutuskan satu perkara tentang muafakat politik bagi menghadapi Piala ke-15. Keputusan yang bukan mudah. Presiden PAS memberi peluang kepada semua jawatan kuasa. Berilah pandangan masing-masing. Ada yang mencadang dengan pelbagai cadangan. Ada yang minta dikekalkan dengan UMNO Barisan Nasional. Yang minta tu sekarang keluar pada parti bersama UMNO dah. Ada yang minta kita terus istiqamah bersama rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional dengan bersatu. Kita dengar semua. Kita minta pandangan dan kita mendengar pandangan. Yang menariknya di akhir perbincangan, kitalah membuat satu keputusan penting. Menyerahkan keputusan kepada Presiden Parti. Sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tunggu Presiden membuat keputusan. PAS tidak pernah khianat pada rakam muafakat politik. Kita kekal dengan semangat tersebut
bersama dengan bersatu mendukung Perikatan Nasional. Adapun soal penyatuan ummah yang memang menjadi sebahagian agenda parti. Bukan baru, sejak dulu. Kita berpegang dengan peringatan Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita melakukan usaha berterusan. Umat ini perlu bersatu di atas nama Allah. Umat ini perlu bersatu di atas gagasan yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di waktu mana kita mengadakan muafakat, agenda kita lebih besar daripada hanya muafakat politik. Alhamdulillah, usaha kita tidak berhenti dengan hanya pilihan raya. Kita melakukan hubungan yang baik dengan semua pihak supaya mereka kenal siapa PAS. Kerana kalau mereka tak kenal, mereka tak akan cinta. Bila tak cinta, tidak akan ada pengorbanan. Kita perlu memperkenalkan PAS sebagaimana yang sebenarnya. Bukan sebagaimana yang mereka kenal melalui media sosial yang ditulis oleh musuh-musuh PAS. Oleh mereka yang tidak suka pada PAS. Oleh kerana itu, bila kita berjaya memerintah Kelantan, Terengganu, Kedah dan sekarang Perlis, kita perlu membuktikan inilah dasar PAS yang kita bawa. Adil untuk semua. Dan kita bertanggungjawab kepada rakyat yang kita pimpin. Bukan saja nak selamat dunia, tapi kita cuba mimpin mereka untuk selamat depan Allah Ta'ala di hari akhirat. Usaha ini merupakan satu usaha yang berterusan. Kerana kita yakin tanpa keyakinan, tidak mungkin kita akan mencapai kejayaan. Benar sabda Nabi SAW, Naja awwalu hazil ummah bil yaqini wa zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal disebabkan mereka yakin dan mereka zuhud dengan dunia. Nabi sebut dua elemen kejayaan generasi awal. Disebut dalam hadis yang lain, khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa yabsul kadhib. Sebaik-baik kurun tu kurunku, dan kurun berikutnya, dan kurun berikutnya, 300 tahun pertama. Jadi dikenali sebagai golongan salaf. Mereka ini golongan yang sangat berjaya. Nabi sebut mereka berjaya sebab dua. Pertama, mereka yakin. Yang kedua, mereka zuhud dengan dunia. Yakin sama ada dengan ilmu, dengan apa yang mereka pelajari. Yakin berdasarkan ilmu. Maka kita, tiap waktu kita menang, kita perkasakan agenda pendidikan. Memperkukuhkan agenda tarbiyah. Semua kita mesti bertanggungjawab dalam menyebarkan ilmu Islam kepada masyarakat supaya mereka faham dan tidak salah tanggapan terhadap Islam yang berbagai-bagai, yang cuba diterjemahkan oleh media-media musuh-musuh. Barat sangat tidak senang dengan kemenangan Islam. Lalu mereka melaksanakan agenda Islamfobia. Menakut-nakutkan orang bukan Islam dengan Islam. Sehingga mereka bimbang dengan gelombang hijau yang berlaku dalam pilihan raya lalu. Seolah-olah kemenangan PAS bersama dalam Perikatan Nasional akan menimbulkan suasana tidak harmoni dalam negara. Suasana tidak aman dalam negara. Suasana tidak ada kemajuan masa depan. Sama dalam ekonomi, politik atau hubungan antarabangsa. Mereka cuba berbagai-bagai gambaran yang silap. Lalu tanggungjawab kita ialah menterjemahkan perjuangan dalam bentuk lisanul hal supaya mereka memahaminya. Lisanul hal afsah min lisanul maqal. Karena perbuatan kita, tindakan kita lebih mudah dipahami daripada apa yang kita ucap. Alhamdulillah, kemenangan besar kita di Kelantan yang menyaksikan bagaimana masyarakat hidup dengan penuh harmoni. Berbilang agama yang ada. Patung-patung Buddha dan agama-agama lain boleh bebas beramal di Kelantan, di Terengganu. Bahkan Dewan Negeri Terengganu yang memperuntukkan 5 kursi lantikan daripada kawasan golongan yang minoriti. Kita melantik wakil kaum India. Kita melantik kaum Siam yang tidak dipilih dalam pilihan raya. Bersama-sama dalam pentadbiran kerajaan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Bahkan
kita melantik rakan kita daripada parti gerakan, duduk dalam jawatan kuasa di peringkat daerah. Walaupun tidak ramai, tapi selagi mana ada, kita lantik, menunjukkan bahawa kita bukanlah memerintah dengan kuku besi atau dengan gambaran yang silap yang cuba mereka terjemahkan. Ini sangat penting supaya masyarakat memahami apa makna perjuangan PAS sebenar. Keberadaan kita hampir 3 tahun dalam kerajaan pusat telah pun berjaya mengangkat keyakinan orang ramai terhadap perjuangan PAS. Alhamdulillah. Dan kita yakin dan percaya kita punya peluang untuk terus melajui kerajaan persekutuan dalam masa insya-Allah dengan biiznillah, tempohnya tidak lama insya-Allah. Tuan-tuan perwakilan pemerhati yang saya hormati sekalian. Ciri yang kedua ialah zuhud. Sayyidina Ali bin Abi Talib menyebut, zuhud ialah bukan miskin, bukan sesak, bukan pakai simpang, bukan dalam keadaan kita pakai pakaian robek. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, zuhud ialah orang yang diberi dunia oleh Allah kepadanya, tapi dunia tidak pernah masuk dalam perut dia. Kita diajar bahawa perjuangan kita di atas keringat, kepenatan, pengorbanan ahli-ahli kita di bawah. Orang kampung yang tak pernah dikenali. Orang tua yang bangun tiap malam bertajuk berdoa pada Allah supaya kemenangan kepada kita. Saya banyak kali menceritakan sedikit pengalaman penting saya peribadi kepada almarhum Ustaz Kasim Yahya. Ustaz Kasim Yahya ialah yang dipertua PAS Pahang di Lipis Pahang. Tiap kali beliau bertanding pilihan raya, dia terpaksa menjual sebidang tanah untuk bayar deposit pilihan raya. Kerana PAS tidak pernah menyediakan deposit dalam pilihan raya. Siapa jadi calon, dialah kena cari duit untuk bayar deposit pilihan raya. 4 kali Ustaz Kasim bertanding almarhum, 4 bidang tanah terpaksa dijual. Tahun 99, sewaktu saya menjadi Pesuruhjaya di Pahang, almarhum Ustaz Fadil membuat keputusan menyuruh almarhum Ustaz Kasim pada waktu itu untuk jadi calon dalam pilihan raya ke-10. Saya bertemu dengan beliau, menyampaikan hasrat Presiden Parti. Almarhum Ustaz Kasim pada waktu itu menyebut, dia kata, sampaikan salam saya pada Ustaz Fadil. Terima kasih kerana kepercayaan. Cuma beritahu dia, saya hanya ada tapak rumah. Kalau sekiranya parti buat keputusan untuk saya bertanding, saya akan jual tapak rumah saya. Dan saya akan menyewa di rumah tersebut. Tuan-tuan sekalian, saya sampaikan apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Kasim Yahya pada almarhum Ustaz Fadil, Presiden pada masa itu. Ustaz Fadil buat keputusan, kita tukar, biarkanlah, benarkan Ustaz Kasim tidak bertanding. Dan saya menyampaikan pada beliau, Ustaz Fadil setuju Ustaz tidak bertanding. Tahun 1999. Pada rakan-rakan yang dipilih sebagai wakil rakyat, sama ada di peringkat parlimen ataupun DUN, di antara kita ada yang jadi exco, jadi menteri besar. Dia pernah jadi menteri, timbalan menteri. Dia pernah pelbagai jawatan. Jangan sekali-kali kita lupa bahawa perjuangan kita di atas darah dan mata ahli-ahli kita di bawah. Hendaklah kita laksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tunaikan amanah. Dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita penuh yakin dan percaya jiwa kita dekat dengan rakyat, mengatasi masalah mereka sama ada kita wakil rakyat atau tidak. Pengalaman-pengalaman lampau, khususnya jabatan amal yang turun bila ada musibah, bila ada bencana, kitalah di antara orang yang awal sampai. Saya ingin menyatakan pada tuan-tuan dalam piala baru-baru ini, berlaku di Rantau Panjang, majlis kempen pilihan raya umum pada waktu itu. Seramai
550 orang ahli UMNO menyerahkan borang menyertai PAS pada malam tersebut. Saya menerima borang tersebut. Saya beritahu pengerusi, berilah mereka berucap. Kerana saya nak tahu kenapa mereka bersama PAS. Tuan-tuan sekalian, antara itipati ucapan sahabat kita yang daripada UMNO berpuluh tahun bersama PAS, dia menyebut, waktu kita susah, siapa datang tolong kita? Waktu kita banjir tenggelam, siapa yang mari bantu kita? Waktu kita ditimpa musibah, siapa yang bantu kita? Tidakkah yang mari tolong kita anak muda daripada PAS, muslimat PAS, pemuda-pemuda PAS? Mereka tolong kita waktu kita susah. Mana pergi pemimpin yang kita sokong? Mereka bersama PAS kerana mereka mengenang jasa kita. Tolong mereka dengan ikhlas. InsyaAllah mereka membalas dengan bersama-sama perjuangan PAS. Alhamdulillah. Teruskan agenda kebajikan. Kerana banyak gerakan Islam berjaya melalui jalan-jalan kebajikan. Dan setelah mereka bersama dengan kita, maka hendaklah kita berusaha mentarbiah. Sebagai disebut oleh Ketua Pemuda tadi. Tarbiah adalah agenda penting. Untuk kita memilih supaya di antara kita ada orang yang mulia. Ya, orang yang mulia, orang yang hebat-hebat bersama-sama kita. Mereka menganugerahkan kejayaan besar kepada kita. Alhamdulillah. Penyertaan Saidan Kasim sebagai contoh. Menganugerahkan kepada kita satu negeri di Perlis. Oh, ada. Terima kasih. Saya sebut tu saya tak nampak. Kalau saya nampak lagi kuat saya sebut. Demikian juga tokoh-tokoh kita yang lain. Timaran. Yang berhormat Ustaz Ismail Muttalib. Menganugerahkan pada kita. Menang semua parlimen dan don-don dalam Maran. Sumbangan mereka hendaklah kita bersama-sama menghargai. Dan kami mengucapkan terima kasih. Ya, kerana bersama-sama dengan kita. Demikian juga bila kita mengambil, membuat keputusan melantik Tun Mahathir sebagai penasihat 4 negeri yang kita memerintah, penasihat ekonomi. Ada yang bertanya kenapa tak lantik Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai penasihat. Saya nak tegaskan, Tan Sri Muhyiddin memang sebahagian daripada kita. Dia pengurusi Perikatan Nasional. Sentiasa bersama kita. Sentiasa kita minta pandangan dan nasihat mereka. Adapun Tun, mereka berada di luar kita. Yang sedia menyumbang pengalaman dia untuk bersama-sama kita. Kita menerima semua pandangan baik untuk kita ikut. Dan kita akan menjadikan pengalaman-pengalaman berguna ini bagi meneruskan pentadbiran negeri-negeri yang kita menangi. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang saya nak sentuh pada akhirnya. Pertama sekali, PAS sebagai sebuah parti bahtera yang sangat besar. Di dalamnya ada pelbagai bentuk keahlian kita. Maka dalam tindakan, hendaklah kita sedar bahawa penumpang yang menumpang bahtera kita pelbagai. Kalau dulu pada awal-awal tahun 60-an, 70-an, ramai yang bersama PAS ni, ya, kerana kadang-kadang kena marah polis. Dia masuk PAS. Bukan sebab nak berjuang Islam sangat. Dia belaga ayam, orang report polis mari tangkap ayam dia. Dia marah polis, dia masuk PAS. Ya. Pada masa itu, berbagai-bagai. Sekarang bahtera kita sangat besar. Ada orang yang baru mendekati memahami perjuangan. Ada yang semangat berkobar-kobar, tapi tidak sepadan dengan maklumat yang ada padanya. Ada orang yang suka mengutip semua maklumat di tengah jalan. Memikul masalah-masalah yang bukan menjadi tanggungjawabnya. Sehingga terkadang menegur marah pada pemimpin yang lambat bertindak. Ada orang muda, memang sifat pemuda. Kalau boleh segera, kalau boleh hari takbir, besok menang memerintah. Ya. Kita harus akui bahawa dalam usaha kita mencapai kemenangan, dia mengalami proses yang panjang. Allah Ta'ala bagi
kemudian ditarik balik, kemudian diberi balik, kemudian ditarik balik. Pengalaman-pengalaman ini mengajar kita perlunya kita mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang, sedangkan kamu tidak suka. Boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Dan boleh jadi yang kamu suka sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Maka kerana itu, saya berpesan diri saya dan semua, bila kita berada dalam jamaah, ikutlah keputusan jamaah. Patuhlah arahan parti dan walaklah kepada keputusan. Kerana parti tidak akan buat suatu benda yang merugikan jamaah dan merugikan Islam. Ada perkara yang kita kadang-kadang tidak nampak kebaikan waktu ini. Maka kita perlu bersabar seketika. Sebagaimana sahabat-sahabat tidak nampak kebaikan. Kenapa Nabi terima perjanjian Hudaibiyah? Yang dilihat tidak adil, berat sebelah. Yang sepatut Nabi tak berterima. Bukan calon-calon sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kita di pihak benar atau di pihak yang salah?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kita di pihak yang benar." Mereka musyrikin di pihak yang salah. Lalu kata Sayyidina Umar, "Kenapa kita terima perjanjian tidak adil ini? Kalau kita di pihak yang benar?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Nabi suruh terima." Umar tak puas hati bertemu dengan Nabi SAW. "Ya Rasulullah, apakah kita di pihak yang benar atau mereka di pihak yang benar?" Nabi kata, "Kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah." Lalu Umar bertanya, "Kenapa kita terima perjanjian ini ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Allah suruh terima." Dalam perjalanan balik daripada Hudaibiyah, turunlah ayat ini. Ayat yang saya bacakan sebagai muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziz. Orang yang pertama Nabi panggil ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. "Ya Umar, Jibril waktu wahyu kepadaku menyampaikan berita gembira yang mengembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya." Nabi membaca ayat itu kepada Sayyidina Al-Khattab. Bayangkan tuan-tuan, yang kita rasa rugi, yang kita rasa tak menguntungkan, tidak adil, berat sebelah, bila pimpinan buat keputusan, sabar, patuh, taat, insya-Allah di sana ada kemenangan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang menyangka perjanjian Hudaibiyah itu jalan kemenangan sebenar. Pengiktirafan Nabi sebagai ketua negara. Pengiktirafan Madinah sebagai sebuah negara. Pengiktirafan yang menyebabkan akhirnya Islam tersebar seluruh dunia. Dan kita alhamdulillah menjadi mata rantai kepada perjuangan tersebut. Tuan-tuan sekalian, di antara perkara besar juga yang sedang berlaku di negara kita, banyak telah dikupas oleh pemuda. Cuma saya ingin menyentuh soal isu tiba-tiba saja menjelang pilihan raya baru ni kita dilarang dengan perkara disebut sebagai 3R. Religion, race dan royal. Raja, agama, bangsa. Dan ramai di antara kita yang dihadap, ditahan, disiasat di atas kononnya menyentuh isu 3R. Saya melihat sesuatu peraturan yang nak dibuat bukannya hanya keluar pada mulut pemimpin jadi undang-undang. Dia mestilah mengalami proses penggubalan peraturan dan undang-undang. Bayangkan kalau kita orang Islam tak boleh bicarakan agama Islam, siapa lagi nak bercakap undang-undang Islam? Apakah kita orang Melayu tak bicarakan soal nasib bangsa kita? Demikian juga soal raja. Maka kita kena jelas. Kerajaan tak boleh hanya melontar larangan 3R tanpa ada penjelasan sebenar. Kan di sana akan ada pihak yang akan mengambil kesempatan
menyalahgunakan larangan tersebut. Khusus kepada pembangkang. Namun bila mana parti pemerintah yang melaksanakannya, tidak ada tindakan pun dibuat. Dan ini menyebabkan rakyat melihat ketidakadilan dalam sistem yang berlaku dalam negara kita. Maka kerana itu, kita hendaklah kita menggesa supaya suatu peraturan mestilah ada akta, mestilah ada undang-undang yang dibawa dengan jelas larangan-larangan tersebut, di mana batas-batas sempadannya. Dan kita akui PAS sebagai sebuah parti lama, ya, yang berdaftar di negara, menjadi parti yang telah pun menerima kepelbagaian kaum yang bersama dengan kita, menerima perlembagaan negara kita, dan menerima hakikat Malaysia sebagai sebuah masyarakat majmuk. Kita berjuang bersama-sama, sama dalam PAS atau dalam gerakan daripada Parti Bersatu yang mendukung Perikatan Nasional. Kita mendukung hasrat tersebut. Namun, hendaklah kita jelas bahawa isu-isu yang dilarang, perkara-perkara yang merugikan, hendaklah kita akan sama-sama berusaha memelihara, menjaganya. Semua kita bertanggungjawab kerana PAS adalah parti yang akan merajai kerajaan bersama Perikatan Nasional pada masa hadapan. Tuan-tuan sekalian, saya dikunjungi oleh ramai pimpinan, wakil-wakil duta-duta asing, pimpinan-pimpinan negara-negara luar, yang keseluruhannya membuat kesimpulan masa depan negara terletak pada Perikatan Nasional dan PAS akan merajuinya. Kita harus bersedia bagi merajui kerajaan pada masa hadapan. Siru ala barakatillah. Pemuda mesti melengkapkan hakikat tersebut bagi menambahkan dan bersama-sama kepimpinan merajui kerajaan. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia kali yang ke-64 dengan doa dan harapan. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.